Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan berita terkini. Tengku Maimun Dedah pernah terima ancaman bunuh. Berita penuh. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mendedahkan bahawa beliau pernah mendapat ancaman bunuh semasa mengendalikan kes-kes membabitkan tokoh-tokoh dan personaliti tertentu. Beliau berkata kebiasaannya dalam setiap kes mahkamah yang diputuskan akan ada pihak yang berpuas hati dan sebaliknya. Itu lazim yang menjadi luar biasa dalam kes-kes melibatkan tokoh atau personaliti tertentu. Sokongan atau kecaman agak luar biasa kerana umum mengetahui saya sendiri pun pernah mendapat ancaman bunuh. Serius atau tidak, itu soal lain, tapi ia mencapai tahap begitu sekali, katanya ketika sidang media pada majlis pembukaan tahun Perundangan 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya. Tengku Maimun berkata berdasarkan pemerhatiannya apabila sesuatu kes melibatkan tokoh-tokoh tertentu, komen-komen yang ditujukan terhadap badan kehakiman agak keterlaluan, berat sebelah dan berbaur politik, bukannya komen yang membina. Sementara itu, Tengku Maimun berkata setiap kes yang diputuskan oleh mahkamah tidak mempunyai sebarang agenda. Sebaliknya, ia berdasarkan undang-undang dan selaras dengan peruntukan sedia ada. Saya mengharapkan masyarakat di luar sana memahami struktur proses undang-undang di negara ini sebelum mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menunjukkan ketidakfahaman. Jadi faham dulu, kemudian jika masih tidak faham, bertanyalah kepada orang-orang yang faham dan jangan membuat kenyataan-kenyataan yang keterlaluan, katanya. Tahun lepas, media melaporkan Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima laporan berhubung ancaman dan ugutan terhadap Tengku Maimun di media sosial dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati menyalahi guna platform media sosial untuk mengecam keselamatan. Sekian berita. Salam perpaduan. Salam sejahtera dan selamat malam. Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik dari BH Online bertajuk Bung Mokhtar letak jawatan. Berita penuh. Datuk Seri Bung Mokhtar Radin hari ini mengumumkan peletakan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, berkuat kuasa serta merta selepas mengetuai Badan Induk Bola Sepak Sabah itu sejak Jun 2021. Peletakan jawatan itu dipercayai ada kaitan dengan tindakannya selaku pengurusi Barisan Nasional BN Sabah dan Ketua UMNO Sabah membawa keluar BN daripada kerajaan negeri selepas hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Sebelum dilantik sebagai Presiden SAFA, Bung Mokhtar memangku jawatan berkenaan selama 6 bulan berikutan sokongan sebulat suara ahli majlis tertinggi SAFA pada Disember 2020. Beliau kemudian disahkan sebagai Presiden SAFA yang baharu pada Mesyuarat Agung luar biasa SAFA pada Jun 2021 selepas semua badan gabungan badan induk itu memilih beliau sebulat suara menjawat jawatan berkenaan. Bung Mokhtar yang juga ahli Parlimen Kinabatangan berkata, peletakan jawatan itu dibuat atas kerelaan dirinya selain mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada kerjaya politik. Beliau mengakui sedikit kecewa dengan pencapaian turun naik pasukan Sabah FC. Namun, sepanjang beliau mengetuai Badan Induk Bola Sepak itu, SAFA berupaya melakukan beberapa perubahan dalam pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Saya tetap gembira kerana sedikit sebanyak berjaya membawa perubahan kepada pentadbiran SAFA dan beberapa kejayaan pasukan Sabah FC walaupun ianya di tahap yang masih belum memuaskan. Mengurus Badan Induk Bola Sepak khususnya pasukan Sabah FC memerlukan sokongan dan dokongan semua pihak terutama dari peneraju utama kepimpinan negeri yang memerlukan kesungguhan untuk membantu SAFA khususnya Sabah FC melangkah lebih jauh ke hadapan, katanya. Sekian berita. Salam perpaduan. Salam sejahtera dan selamat malam. Salam perpaduan kepada semua pendengar. Berita panas malam ini. Ketua Hakim terpulang pada Najib jika mahu file petition pada PBB. Berita penuh.
Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat berkata, Badan Kehakiman telah melaksanakan tanggungjawab untuk menolak rayuan Najib Razak. Justru, katanya, terpulang kepada Najib jika mahu merujuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berhubung kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta ringgit. Tengku Maimun berkata bahawa Badan Kehakiman tidak terjejas oleh petisyen Najib kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia PBB mengenai penahanan arbitari UNWGAD berhubung dakwaan penahanan sewenang-wenangnya. Dia boleh melakukan apa yang dia mahu kerana kami telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami. Apa sahaja jalan yang dia ingin torokai, itu bukan tanggungjawab kami. Terpulang kepada dia apa yang dia mahu lakukan, kata Tengku Maimun pada sidang media di luar acara pembukaan tahunan Undang-Undang 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Tengku Maimun adalah sebahagian daripada 5 panel Mahkamah Persekutuan yang pada Ogos tahun lepas menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan bersalah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit yang dikaitkan dengan kes SRC. Dia menjawab pertanyaan media berhubung tindakan Najib memfailkan semula petisyen itu pada 5 Januari. Permohonan Najib untuk menyemak semula keputusan kehakiman ditetapkan untuk dibicarakan di hadapan panel baru Mahkamah Persekutuan di Putrajaya pada 19 Januari. Najib juga mempunyai petisyen yang belum selesai untuk pengampunan diraja. Semasa sidang media pada 5 Januari, Peguam Bela Utama Najib, Muhammad Syafi'i Abdullah berkata, mereka memfailkan petisyen untuk mendapatkan UNWGAD untuk meminta Malaysia membebaskan atau membicarakan semula Najib dalam kes SRC. Peguam itu berkata Najib sedang mencari panel badan PBB yang terdiri daripada 5 pakar keadilan antarabangsa untuk memutuskan bahawa keputusan Mahkamah Tertinggi Malaysia menolak rayuannya adalah tidak adil, cacat dan melanggar hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan. Syafi'i mendakwa Mahkamah Persekutuan tidak memberi masa yang cukup kepada Peguam Najib untuk menyediakan rayuan dengan membenarkan penangguhan pendengaran rayuan, katanya. Sekian berita, salam perpaduan.